Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, saya merasakan mungkin kita akan pergi dalam tempoh 45 minit ke sejam untuk menyambung lagi beberapa bab lagi yang kita belum habis hari itu. Okey, perbincangan kita tentang Memori Rashid Maidin, daripada perjuangan bersenjata kepada pendamaian. So kita nak sambung malam ni perbincangan kita. Hari tu kita berhenti sampai bab baru bab 2 tuan-tuan. Baru bab 2 yang kita cerita Pak Rashid bekerja dekat Lombong. Bekerja dekat Lombong, kemudian yang terakhir kita berhenti bila mana dia kata kali ini saya ditugaskan menjaga enjin kapal korek biji timah di mana di Kinta Consolidated Company Limited yang beroperasi di Tanjung Tualang di Kampar. Okey. Jadi kita nak sambung hari ini bab yang ketiga, bibit-bibit kesedaran politik. Tapi kita bukan baca semua, tidak, kita nak bedah sahaja kan, pemikiran dia, perjalanan kehidupan dia. Mungkin bab-bab ke depan ini dia akan melibatkan beberapa parti politik. Tak apalah, kita kena clear yang kita sekarang sedang bedah buku. Kita bukan sedang menyebarkan siapa-siapa punya ideologi. So kita masuk dalam bab yang ketiga ni, dia lebih kepada start dah kesedaran kepada politik, dan juga dia akan bawa cerita-cerita yang bagaimana dia mula kenal dengan Parti Komunis Malaya. Lepas tu nanti kita akan masuk kepada bab yang menarik juga, bila mana Pak Rashid cerita masa dia pergi persidangan parti-parti komunis negara Commonwealth tu di England, di England. Pak Rashid kata masa dia pergi tu, saya baca tu saya agak tergelak, macam coretan dia masa dia pergi di negara orang putih tu agak menarik juga. Dan ada beberapa sisi lain lah, macam dalam ni dia akan disebutkan nanti cerita bagaimana lepas tu dia ditangkap, kemudian dia bertemu dengan beberapa orang tokoh yang nama tokoh-tokoh itu sebenarnya di dalam wacana negara hari ini dia nama-nama yang golongan kanan, orang-orang penting dalam tanah air kita selepas merdeka, orang berkepentingan. Jadi di situ kita cuba nak menilai bagaimana para tokoh tersebut, di manakah mereka meletakkan Pak Rashid ini. So kita nak masuk bab nombor 3, bibit-bibit kesedaran politik. Kita nak masuk kembali kepada zaman 1930-an, 1940-an. Baik, ingat tak kita cerita sebelum ni, yang kita berhenti hari tu, Pak Rashid cerita ada mai seorang lelaki yang pandai, bangsa Tionghoa yang pandai, yang bekerja dekat Lombong, tempat dia kerja di Kampar itu, yang nama dia Lai Rifle tu. Lai Rifle ataupun nama betul Cina dah Toh Long San. Okey. Toh Long San ni lahir pada tahun 1922 di Setiawan, Perak. Beliau mendapat pendidikan di Nanhua High School, iaitu sekolah yang sama dengan Chin Ping dan Eng Min Ching, iaitu Surani Abdullah. Ni dia cerita baliklah. Rafael benar-benar merupakan guru politik saya. Setelah mendengar penerangannya, fikiran saya mula terbuka luas. Saya merenung jauh dan berfikir sedalam mungkin tentang soal bangsa dan negara. Kemudian ingatan beralih pula kepada Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor yang selama ini dicap dengan sebagai penerhaka. Sebagai anak Perak, semangat anti-British memang sudah terpendam kerana pengaruh perang Maharaja Lela. Pengaruh ini meresapi diri saya semenjak kecil lagi. Setelah bersekolah, saya pun ada membaca buku-buku tentang perang ini. Sebilangan kecil sahaja yang tahu dan berani mengatakan bahawa mereka itu adalah orang terbilang, pembela bangsa dan tanah air. Dia kata zaman dia, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, semua ni yang berjuang ni disebut sebagai petualang, disebut sebagai penerhaka, disebut sebagai pemberontak. Maka dia kata saya sebagai anak Perak yang membesar dengan cerita-cerita macam ni, duk dengar orang duk cerita dalam warta, orang putih lah punya ideologi ni. Dia menggambarkan pejuang Melayu yang bangkit membunuh orang putih tu sebagai jahat, sebagai penerhaka. Maka dia rasa macam tak betul benda ni. Dia kata zaman dia membesar tu, sebilangan kecil sahaja dalam kalangan komuniti orang Melayu di tempat dia duduk tu yang berani kata, yang berani voice out mengatakan Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor semua ni adalah pejuang, bukan petualang, bukan pemberontak. Dia kata zaman dia tu orang duk fikir macam tu. Sebab apa? Sebab ditanam oleh British begitu.
Dari saat itulah saya mula merasa benci terhadap pegawai-pegawai British yang mengendalikan syarikat pelombongan. Saya tidak lagi menyebut good morning. Dia kata apa? Lepas pada tu, bila dia duduk lama berkawan dengan Toh Long San ni, makin lama makin dia rasa meluap dengan British, dia kata. Dia memulakan pemberontakan personal, pemberontakan peribadi dia dengan cara macam mana. Bila dia pergi masuk tempat kerja, dia jumpa orang putih, dia dah tak tabik dah. Dia dah tak sebut dah good morning sir, dia buat tak tahu, dia kata. Itu pemberontakan awal dia. Saya terkenang satu peristiwa yang telah berlaku. Saya ternampak seorang pegawai British sedang membengis ataupun sedang maki dua orang buruh. Kerana amat marahnya saya kepada dia, lagipun dendam terhadap penjajah itu terpendam membara, saya meluahkan perasaan marah dengan mencampakkan basikalnya ke lombong. Dia kata satu hari tu dekat tempat dia kerja tu, dia tengok orang putih sedang maki orang Melayu pekerja ni. Dia geram, dia ambil basikal orang putih tu, dia baling dalam lombong tu. Pasal dia tanda dia marah. Maka orang putih tu dia terkejut, tiba-tiba orang Melayu bangkit marah, pergi buang basikal dia. Maka orang putih itu hendak bertindak terhadap kami bertiga. Tetapi kami sudah siap sedia menghadapinya dengan bersenjatakan tukul dan batang besi. Dia pun mengundurkan diri. Kalau tidak, tak tahulah apa akan terjadi. Dia kata orang putih tu nak ambil tindakan. Bos mereka tadi tu. Mungkin nak maki mereka ke apa tak tahu. Tapi orang putih tu main kat dia. Sebab selama ni orang putih buat suka hati. Penampak orang Melayu, katok kepala orang Melayu senang-senang. Buat orang Melayu macam hamba. Maka kali ni dia kata aku dah tak tahan dah. Orang putih tu main dekat. Mereka tiga orang dah ready dah dengan besi dan tukul kayu. Dia kata orang putih tu tengok, dia berunduk. Baru dia tahu takut. Jangan ingat kami ni bangsa yang tidak ada maruah. Jangan ingat kami ni bangsa yang tidak ada jati diri. Jadi itu cerita Pak Rashid. Semangat dia mula-mula dia main semangat anti penjajahan. So malam ni punya live kita dah masuk kepada bab dia cerita semangat politik dia. Live yang pertama hari tu kita cerita pasal dia beranak bila, dia kerja dekat kedai bapak saudara dia pergi sekolah agama, dia belajar tuition bahasa Inggeris, dia pergi ambil periksa, dia pergi ambil CJ elektrik, kita ingat kan? Jadi bab yang live kalau malam ni kita dah sambung, dia dah pergi kepada zaman semangat patriotik, semangat perjuangan dah. Semangat nasionalisme dah. Okey, baik. Memang sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua dan sebelum Jepun menceroboh masuk ke Malaya dalam tahun 1941, sudah ada gerakan anti penjajahan British. Dia kata sebenarnya gerakan anti penjajah ni dah bermula awal dah. Tuan-tuan, gerakan anti penjajah ni dah bermula tahun 1930 lagi. Tapi itu kalau di sudut perjuangan gerakan. Kalau di sudut perjuangan orang kampung, perjuangan panglima, perjuangan ulama, tok-tok guru, sebelumnya lagi dah bermula dah. Zaman Tok Kupala, kan, zaman Haji Abdul Rahman Limbung, zaman Dul Said, zaman Datuk Maharja Lela, zaman Mat Kilau, zaman Tok Gajah, dah bermula awal lagi dah. Cuma di sudut atas gerakan, atas nama gerakan ini dah bermula tahun 1930. So dia kata sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tercetus tahun berapa? 41 kan? Tamat 45. Kan 39 bermula kan? Tak apa. Sebelum itu lagi, bahkan Perang Dunia Pertama 1939. Jepun masuk tanah Melayu 1941 kan? Okey. Dia kata sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua dan sebelum Jepun mai tanah Melayu, dah ada dah gerakan yang nak tuntut kemerdekaan. Dah ada dah. Gerakan yang pertama apa? Dalam fakta sejarah pun, Dr. Burhanuddin Hilmi dengan Kesatuan Melayu Muda, KMM, itu yang paling awal sekali. Itu faktanya nah. Minta maaf orang UMNO, tapi KMM yang paling awal. Okey, yang menggerakkan idea pembebasan tanah air ini. Okay? KMM, Dr. Burhanuddin Hilmi. Yang selepas-selepas tu jadi apa yang di-Pertua Agong PAS kan? Baik. Kita dah pernah cerita dalam live yang lain sebelum itu. Okey, Pak Rashid serta Kesatuan Melayu Muda KMM yang dipelopori oleh Ibrahim Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan Ahmad Mustamam. Namun kesatuan itu tidak sampai gerakannya ke kawasan saya. Dia kata masa tu KMM dah ada dah yang duk berjuang kempen untuk bagi merdeka ni. 1930 tak silap saya KMM. Kalau bukan 30 tahun 31. Okey. Tiga orang tokoh utama Kesatuan Melayu Muda. Siapa? Apa nama ni? Ahmad Mustamam, Dr. Burhanuddin Hilmi dan Ibrahim Yaakob. Okey. Jadi kata Pak Rashid, depa dah bergerak dah. Tetapi malangnya
pengaruh KMM masa tu, kempen mereka tu tak sampai ke kawasan saya, dia kata. Kawasan dia di Kampar ni tak sampai. Okay. Saya pun tidak tahu di mana nak cari mereka. Jadi saya tidak terlibat dengan mereka. Saya minat dengan pergerakan mereka tu, tapi saya tak tahu nak pi tala ke mana, nak channel ke mana, nak ikut KMM ni. Kan? Nak ikut ke mana saya tak tahu. Jadi saya tidak terlibat dengan mereka. Lagipun saya tidak bercampur dengan intelektual Melayu. Mereka itu banyak bergerak di bandar-bandar. Manakala saya pula aktivis buruh setempat, iaitu sekitar Batu Gajah. Dia kata saya tak ada kawan dalam kalangan orang-orang pandai Melayu ni, sebab Dr. Muhyiddin Hilmi, Ibrahim Yaakob, Ahmad Mustaq ni orang-orang pandai dalam kalangan orang Melayu, intelektual Melayu. Tuan-tuan, Dr. Muhyiddin Hilmi, tuan baca biografi dia. Dia boleh bercakap 7 bahasa. Antara intelektual Melayu yang awal, Dr. Muhyiddin Hilmi. Sebab tu kalau kita baca buku-buku gerakan haluan kiri yang radikal, mengatakan kalau bukan kerana campur tangan British, Perdana Menteri Malaysia pertama adalah Dr. Muhyiddin Hilmi. Tak tahulah. Mereka mengatakan demikian sebab pengaruh yang dia berikan, sebab perjuangan dia lebih awal lagi. Okey. Dia orang agama, dia orang akademik, dia orang, tak silap saya, dia homeopati pun dia antara orangnya juga. Okey. Dr. Muhyiddin Hilmi, intelektual Melayu. So kata Pak Rashid, saya tak ada kawan dalam kalangan orang pandai Melayu ni, saya banyak kawan dengan geng buruh. Jadi saya berjuang cara saya, depa berjuang cara depa. Macam tu lah. Okay. Baik. Tuan clear lah. Masuklah tahun 41. Maka Pak Rashid ceritalah tahun 41 bermulalah gerak kemasukan fasis Jepun. Jepun mula mendarat di Kelantan, dia kata. Okay. Okay, dalam masa yang sama, bila Jepun mendarat tu, ni menarik ni. Kata Pak Rashid, masa mula-mula Jepun mendarat di Kelantan, kemudian Jepun mula bergerak daripada pantai timur, naik, turun kan. Masa tu dia kata, Tokei company dia, orang putih ni, bersiap-siap. Saya baca. Okay. Dalam masa yang sama, Chief Engineer di syarikat perlobongan itu telah menubuhkan Local Defence Corps. Saya direkrut menjadi anggota, diberikan uniform dan senjata. Apabila tentera fasis Jepun mengebom dan menenggelamkan kapal perang The Prince of Wales di pantai Kuantan, Chief Engineer itu mengumpulkan anggota pasukan pertahanan tempatan tadi dan memberitahu bahawa sesiapa yang mahu ikut British ke Singapura boleh. Kalau hendak balik kampung pun boleh. Kami pilih balik kampung. Rupa-rupanya British sudah buat persiapan hendak melarikan diri. Lombong pun ditutup. Dia kata masa Jepun mai, orang putih pun buatlah macam pertahanan, buat macam pasukan pertahanan dalam kalangan pekerja-pekerja Lombong. Kemudian dalam duk berlatih tu, dia kata Jepun pi bom kapal Prince of Wales di Kuantan. British tengok kapal dia kena bom, maka toki-toki kelang British ni pun kata kat depa, lah ni siapa nak ikut British pi Singapura boleh, siapa nak balik kampung boleh. Kelang nak tutup sat, nak shutdown sat. Kata Pak Rashid, rupa-rupanya bukan tutup sat, orang putih cabut lari. Setelah 3 bulan pendudukannya, Jepun membuka semula syarikat tersebut. Bila Jepun dah masuk tanah Melayu, dah conquer tanah Melayu, orang putih pakat lari ni. Dia cerita dah, tuan-tuan tengok Discovery Channel, bagaimana orang putih berbondong-bondong lari keluar. Bila Jepun masuk ke tanah Melayu, mereka yang mengaut kekayaan orang Melayu selama ini, mereka yang mengaut tanah dan harta orang Melayu selama ini, yang menjarah tanah kita selama ini, sepatutnya mereka claim tanah tu mereka yang jajah, mereka yang punya, mereka yang kuasai, sepatutnya menjadi tanggungjawab depa lah kena defend. Tetapi depa lari, tuan-tuan. Sebab tu jangan kita harap dengan bangsa lain untuk jaga tanah kita ni. Mereka akan lari kerana kecintaan mereka tidak tertumpah di tanah air kita ni. Okay. Mereka akan lari. Maka itu yang British buat. Buat apa dia nak bermati-matian berjuang untuk tanah Melayu, sedangkan bukan tanah dia, baik dia balik England. Kan? Seorang je orang putih tak lari, tuan-tuan. Apa nama dia? Captain Holiday. Captain Holiday berjuang dengan S. Samsudin, dengan P. Ramlee, Saja Hassan. Dia seorang yang tak lari. Captain Holiday nama dia. Tak sampai lah buat ni. Baik. Tuan-tuan, kata Pak Rashid, setelah 3 bulan pendudukan Jepun,
Bila Jepun dah masuk duduk lama, putih berkat lari-lari dah, Jepun ambil alih kilang yang ditinggalkan oleh orang putih tu. Jepun ambil alih, dia kata. Okey, Jepun membuka semula syarikat tersebut, saya masuk bekerja semula. Dia kata saya masuk kerja balik. Okey. Kerana ada sedikit kemahiran dan orang kanan di kalangan buruh di situ, lagi pula Jepun kekurangan tenaga mahir, maka saya dilantik sebagai shift foreman. Maka dia kata, dia kata bila Jepun pegang balik kilang tu, saya dipanggil semula dan saya dilantik jadi macam supervisor lah, foreman untuk shift. Okey. Setiap shift ada kira-kira 70 orang. Foreman merupakan kepala buruh, supervisor lah, dan diberikan kuasa memecat buruh. Saya ada kuasa untuk nak pecat buruh, dia kata. Ini zaman Jepun. Dia kata apa? Zaman Jepun lagi dahsyat. Sebab apa? Zaman Jepun, kilang tu buat 3 shift. Saya tak tahu sahabat-sahabat kita yang kerja kilang sekarang, kilang milik orang Jepun, berapa shift. Okey. Kaum fasis Jepun amat rakus lagi merompak kekayaan negara. Dia kata orang Jepun lagi rakus, dia kata. Mereka mahukan biji timah dengan sebanyak-banyaknya. Oleh itu dibuatnya kilang itu 3 shift. Di samping itu upah kaum buruh amat rendah sekali. Untuk menambah pendapatan kaum buruh, saya adakan pakatan menyorokkan biji dan menjualnya kepada pemborong gelap. Nampak? Ini supervisor yang masuk kepala. Dia kata Jepun buat 3 shift. Kerja teruk, tak boleh berhenti, tak boleh rehat. Lepas tu pula gaji sikit. Maka saya sebagai supervisor, saya kesian kat anak-anak buah saya. Saya pakat dengan anak-anak buah saya, lah ni kita buat sorok biji timah. Biji timah yang kita dapat ni, setengah aja PP production, yang lain kita tarik simpan, kita jual dekat pasaran gelap. In order for us to sustain our life. Untuk kita nak sustain kehidupan kita, gaji sikit. Macam mana kita nak sarah anak bini? Maka supervisor, mandor tu sendiri yang bakat. Siapa mandor masa ni? Pak Rashid lah. Maksudnya kalau dapat mandor sporting masuk kepala macam ni, baguslah. Tapi bukan saja-saja nak mengkhianati majikan. Ni sebab satunya dia tu bukan majikan, dia penjajah. Yang kedua, yang dia korek tu, tanah tu kita punya, bukan dia punya, dia curi. Kalau dibincangkan di sudut agama, ada bab-bab lain pula nak bincang lah, ada hukum-hukum dia lah. Ini bukan tempatnya, tapi saya nak beritahu, dia berpakat dengan anak-anak buah dia. Law ni kita ambil setengah, kita buat sorok, kita jual dekat pasaran gelap. Maknanya nakal Pak Rashid ni ada. Dia memang ada nakal dia, pasal tu dia pilih haluan cara yang haluan belah ni. Okey, jadi pada satu hari sedang saya minum di kedai kopi, beberapa orang pemuda Tionghoa datang menemui saya. Dia kata zaman Jepun tu lah, zaman Jepun tu satu hari saya duduk minum di kedai kopi, rehat-rehat ni, datang 3 orang Cina main kat kedai kopi, main jumpa saya. Saya tak kenal, dia kata. Maka 3 orang pemuda ni tanya, awak ni Rashid ke? Dia terkejut. Macam mana boleh kenal saya kan? Dia kata, ya, awak ni siapa? Maka 3 orang ni kata, jangan tahu kami siapa. Betul tak? Jangan tahu kami siapa. Cuma kami ada pesanan. Sahabat lama awak minta kami hubungi awak. Cina 3 orang tu kata kat Rashid Madin, kawan lama kamu, so kami datang jumpa kamu. Okey? Untuk tanya khabar. Maka saya tanya, siapa mereka itu? Mereka tidak menerangkan namanya, tetapi memberitahu orang itu pernah bekerja di sini. Senang habaq, siapa orang tu? Toh Long San tadi itulah. Toh Long San tadi tu, kawan dia Lee Rafael tu. Lee Rafael tu bila Jepun masuk, daripada lari masuk lautan lah. Daripada mulakan gerakan mereka dah. Gerakan anti-Japanese Army tu. Pak Rashid masa ni duduk kerja dengan Jepun lagi. Kita kena clear yang tu lah. Pak Rashid masa ni dia duduk kerja dengan Jepun lagi. Sampai satu hari itulah kawan dia hantar 3 orang mai jumpa dia, tanya dia apa khabar, apa semua, elok ke kehidupan sekarang, apa semua ni. Maka baru dia tahu rupanya kawan dia tu rupanya orang besar di dalam Parti Komunis Malaya. Baru dia tahu. Okey, bab ni menarik. Bab ni saya nak cerita detail sikit, menarik. Bergerak dalam PKM. Dah masuk dah. Macam mana Pak Rashid boleh masuk Parti Komunis Malaya masa ni lah. Bab 6. Semenjak kedatangan wakil rifle menemui saya di kedai kopi, wakil Toh Long San tadi tu. Okay. Saya dengan Parti Komunis Malaya pun bersambung semula. Baru dia ada membina hubungan. Dah ada peringkat awal tapi tak secara serius. Kali ni lebih serius sebab tekanan oleh Jepun. Okay. Maka rifle ni, Toh Long San ni selalu hantar surat kat saya lepas pada tu. Minta saya ni
menyusun kelas buruh yang berbilang kaum di sekitar pelombongan di Lembah Kinta. Dia juga menggalakkan supaya saya mendedahkan kezaliman puak fasis Jepun, membangkitkan semangat orang ramai untuk bermuafakat menentang Jepun, bekerjasama dan membantu tentera rakyat anti Jepun yang bergerak di dalam hutan. Tuan-tuan, cerita dia bila kita baca sejarah tokoh-tokoh ni, baru kita faham kenapa mereka melewati satu-satu fasa dan satu-satu kumpulan dan satu-satu gerakan. Macam tadi Pak Rashid kata, saya nak join Kesatuan Melayu Muda tapi saya tak ada link, tak ada channel dengan mereka. Kebetulan saya duduk bekerja dekat tempat buruh, tempat para pekerja Lombong. Kawan-kawan saya banyak Cina yang masuk PKM ni. Pasal tu mungkin dia masuk ke aliran tu. Mungkin kalau dia ni ada channel untuk bertemu dengan Datuk Burhanuddin Hilmi, Ahmad Mustamam tu, mungkin dia telah masuk ke KMM lagi awal. Tapi dia kata mereka tu bergerak di bandar-bandar. Kami ni di Kelang-Kelang ni banyak dengan gerakan buruh lah. Okay, gerakan buruh ni PKM banyak masuk kepada gerakan-gerakan buruh. Bahkan memang geng-geng komunis seluruh dunia pun memang yang mereka fokus adalah kesatuan pekerja. Contoh baca sejarah di Jerman dan sebagainya, kebanyakan mereka fokus on kesatuan union pekerja tu. Okay, sebab sosialis yang mereka perjuangkan itu. Okay, baik. Jadi, tuan-tuan kalau tuan-tuan baca biografi Buya Hamka pernah menjadi salah seorang juru cakap, tukang kempen untuk tentera Jepun di Indonesia. Takkan kita nak katakan Buya Hamka mengkhianati bangsa? Tidak. Peringkat awal itu, bagaimana mereka boleh terjebak, bagaimana mereka boleh diseret masuk ke dalam itu. Hanya tu yang kita kena baca biografi tokoh banyak. Baru kita tidak akan taksub dan baru kita tidak akan cepat nak kata dia tu jahat, dia tu sesat, dia tu bodoh, dia tu penipu. Baru kita tak cepat nak menuduh. Baru kita tak cepat nak menunding. Saya peringkat awal memang saya jenis macam tu lah, duk meluat kat orang ni tak betul, orang ni tak betul kan. Tapi bila kita duk baca banyak sayap ini belah situ belah sini, baru kita rasa macam okeylah, aku duduk sat, aku baca semua, aku yang paling bodoh, depa semua ada perjuangan. Aku baca sudah. Barulah kita rasa macam kita ni tak ada nilai pun. Kadang-kadang bila kita kurang membaca, kita sekadar membaca 1-2 post kawan-kawan terdekat kita, kawasan circle kita saja, kemudian kita akan, bila kita benci kat seseorang itu, kita akan bertambah benci dekat dia. Sebab apa? Sebab yang kita baca tu circle kita. Contoh, kita sokong lelaki ni daripada parti A. Kita akan like page parti A dan kawan-kawan kita pun banyak daripada parti A. So, persekitaran perbincangan, perbualan ataupun apa yang kita baca, apa yang kita jumpa adalah yang berkisar tentang kebaikan parti A dan kejahatan parti B. Sebab tu kita jadi taksub. Tapi kalau kita mau membuka minda kita untuk like semua page A, B, C, D, E, F, membaca semua tokoh A, B, C, D, E, F, berkawan dengan semua bangsa, semua kaum, semua agama, semua peringkat umur, yang ustaz ke, yang orang biasa ke, yang kaki motor ke, yang main kereta ke, yang drift ke, yang drag ke, yang geng bandel ke, yang geng apa lagi, ikutlah kita kawan semua, baru kita akan rasa macam okey, dunia ini sebenarnya warna-warni, tetapi kitalah yang sering meletakkan dunia itu hanya antara hitam dan putih. Kesilapan kita bila kita meletakkan dunia hanya hitam dan putih. Sama ada awak pilih hitam ataupun putih. Sedangkan dunia itu alwanun, penuh dengan warna-warni. Jadi kena banyak kawan dengan orang. Kena banyak kawan dengan orang. Bila kita orang agama, kita duduk berkawan dengan geng motor, baru kita tahu ilmu aku setakat dalam sini saja. Bila main kat jalan raya, aku kalah dengan mereka. Bila kita orang motor, kita kena pergi dekat dengan para ustaz, baru kita tahu mungkin motor berguna untuk aku nak pergi kerja, tetapi ilmu agama yang daripada ustaz tu berguna untuk aku mati. Bila kita geng-geng apa lagi, orang surau, orang masjid, kita kena pergi berkawan dengan geng-geng tabligh pula. Tengok macam mana orang tabligh ni berjuang berapa lama, pergi satu rumah. Macam itulah kehidupan ni, tuan-tuan. Berkawan dengan semua orang, mengenali, belajar dengan semua orang agar kita kenal latar mereka, agar kita jumpa orang ni bincang macam ni, orang ni bincang macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni bercakap macam ni. Baru kita seronok. Jadi baru kita tak cepat menuduh dan insya-Allah kita tak ramai musuh. Dan hidup kita pun tak tertekan. Akan ada orang kata kat kita, confirm orang akan ada orang kata, mana boleh terlepas daripada kutukan orang. Orang akan kata kita lalang. Biar pilah. Ni diringkaskan cerita ni, tuan-tuan. Cerita ni panjang lagi kan. Kalau ikut cerita ni, Jepun makin mengganah, serang sana, serang sini. Sebelum tu Jepun dah tewaskan Rusia, dah perang dengan China kan. Lepas tu bila Jepun dah pergi bom Pearl Harbor,
apa geng-geng apa kuasa geng-geng British Amerika semua ni pi buat apa? Pi bom Hiroshima dengan Nagasaki. Semua tu berkait tau. Ya, semua tu berkait. Sampai bila dah bom Hiroshima dengan Nagasaki, barulah Jepun surrender, kan? Pak Rashid sebut kat sini teruslah, surrender. Okay, tak lama kemudian puak fasis Jepun pun menyerah diri kepada puak bersekutu. Dia serah diri kepada geng-geng bersekutu ni. Okay, yang ni yang tuan-tuan kena dengar betul-betul ni. Okay. Dia kata tak lama kemudian orang putih tak ada. Yang ada pun sikit sangat. Tetapi majoriti orang putih semua pakat tuang balik England dah. Okay, balik dah. Tak ada siapa dah yang duk berjuang di tanah Melayu ni, tinggal orang kita je. Maaf sebut, geng-geng yang dalam hutan ni pun mereka duk berjuang peringkat awal. Memanglah dia British bagi senjata, tapi British bagi senjata, British tuang. Tinggal Captain Holiday lah. Dengan Sarjan Hassan 2-3 orang, buang pergi sokong Jepun. Kan? Okay, baik. Dia kata bila Jepun menyerah kalah selepas daripada pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tu, maka orang Jepun dah balik, orang putih pun tak dan main lagi. Maksudnya masa tempoh ini, tempoh negara ni kita punya. Maksudnya orang tempatan. Okay? Baik. Maka dia kata sayang 1000 kali sayang kerana angkara ejen dalam selimut yang bernama Lai-Tek yang menjadi setiausaha agung PKM ketika itu, parti itu tidak mengisytiharkan kemerdekaan sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno di Indonesia. Dia kata masa tu ada seorang ejen ataupun senabak setiausaha agung PKM Lai-Tek, Cina lah dia. Lai-Tek ni bila mana Jepun dah balik, dia tak isytihar merdeka. Dia tak isytihar okey, merdeka lah, orang putih tak ada, Jepun pun balik. Lai-Tek ni rupanya dia berpakat dengan orang putih. Lai-Tek ni dah makan rasuah dengan orang putih. Menyebabkan PKM tak mau isytihar merdeka, satu. Tapi orang kata, mujuk lah Lai-Tek tu tak mau isytihar merdeka, kalau tidak negara kita dikuasai oleh komunis. Betul juga. Tetapi ada pendedahan lagi. Kata Pak Rashid, Ibrahim Yaakob sendiri iaitu ketua KMM. Okay. Ingatlah saya baca. Ibrahim Yaakob sendiri iaitu ketua Kesatuan Melayu Muda sebelum perang dan ketua KRIS ketika pendudukan Jepun. Okay. Masa pendudukan Jepun, dia pun membentuk KRIS. Pernah mencadangkan kepada Lai-Tek untuk sama-sama mengisytiharkan kemerdekaan, bersatu menentang kemasukan semula penjajahan British. Masing-masing ada senjata. Ibrahim Yaakob ada senjata peninggalan askar Jepun. PKM ada senjata yang dibekalkan oleh British sendiri. Tetapi saranan Ibrahim Yaakob itu ditolak oleh Lai-Tek. Dan Ibrahim Yaakob sendiri terpaksa lari ke Indonesia kerana diburu oleh British. Ejen musuh bernama Lai-Tek itu berjaya didedahkan oleh Chin Peng dalam tahun 1947. Dan dia lari ke Bangkok dan menemui ajal pembalasannya di sana. Dia kata apa? Masa lepas Jepun lari balik, orang putih tak damai, Ibrahim Yaakob jumpa dengan PKM. Ibrahim Yaakob ni wakil KMM dan KRIS, wakil orang Melayu majoriti. Jumpa dengan para perjuangan KMM, PKM kata, "Lah ni jom kita isytihar merdeka." Tapi Lai-Tek ni duk kalik, duk berlenga-lenga. Rupanya Lai-Tek ni sebenarnya adalah ejen British, kata Pak Rashid. Cina yang menjadi ejen British. Maka akhirnya Lai-Tek ni pi dedahkan kedudukan Ibrahim Yaakob ni dekat British. Bila British balik, Lai-Tek ni lah SU, Setiausaha Agung PKM ni, Cina ni, yang buka jalan kepada British, menyebabkan Ibrahim Yaakob diburu oleh British sampai lari ke Indonesia. Okay? Kemudian barulah geng-geng PKM sedang ada duri dalam daging di dalam parti mereka, Lai-Tek. Maka yang mendedahkan itu ialah Chin Peng. Maka Lai-Tek sedang geng-geng PKM duk cari dia, maka dia lari sampai ke Thailand dan dia dibunuh di sana. Okay. Saya tak mau pergi dalam-dalam sangat nah. Okay, dalam tempoh itulah dia kata, selepas daripada tempoh antara British nak balik dengan Jepun baru balik, masa itulah saya mula kenal dengan Abdullah Sidi. Di sini saya pertama kalinya berjumpa dengan Abdullah Sidi. Waktu itu saya panggil dia Dad sahaja. Kami kemudian berjuang bersama-sama untuk menuntut kemerdekaan tanah air. Walaupun Abdullah Sidi ini muda 6 tahun daripada saya, tetapi dia ialah seorang yang boleh dianggap senior daripada saya kerana bermandi darah bersama pasukan gerila tentera anti-Jepun Malaya menentang puak fasis Jepun. Okay. Kemudiannya pada tahun 1955, semasa perjuangan anti-British, Abdullah Sidi mengahwini Eng Ming Chin,
kemudian diislamkan dan diberikan nama Suryani Abdullah. Tu yang cerita Suryani Abdullah tu bini kepada Abdullah Sidi. Lepas tu dia cerita, Pak Rashid cerita baliklah perjalanan dia apa? Ini seronok tuan, saya nak cerita tak mau. Lepas tu tuan-tuan, dalam bab-bab seterusnya ada beberapa bab penting. Pak Rashid akan cerita satunya, okeylah dah British balik, kita pun tak ramai, British pula masuk ramai pula orang tempatan pi macam nak sangat British balik. Maaf sebut, tetapi itu hakikatnya. Bila British balik, sepatutnya masa tu dia kata kita kena bersatu, jangan bagi British masuk dah. Dia dah keluar dah. Hari tu masa Jepun main apa lari, tak jaga kami. Sekarang apa nak balik, nak jajah kami balik? No way sepatutnya. Tetapi dia kata malangnya dalam pelangan bangsa kita sendiri pun, dan bangsa Cina juga dan bangsa India juga, ada yang memang mengharapkan British balik lah. Kalau British tak ada, kami tak ada kerja. Jadi bila dia yang menyebabkan kekecewaan Pak Rashid adalah dia kata bila Jepun dah lari, British nak balik main, kita macam buka tangan. Okey, British nak main, kalau British tak ada macam mana nak kerja? Masa tu semangat kita pun tak ada lagi. Kita dah telah berapa ratus tahun dijajah oleh Portugis, Belanda, British, berapa ratus tahun. Maka kita sampai jadi bergantung kepada penjajah. Bila penjajah tak ada, kita macam kehilangan punca. Kita terkehilangan punca. Jadi bila British nak balik, macam seronok. Bos kita nak balik main. Sedangkan dia penjajah kita. Dia bukan bos kita. Masa Jepun main attack kita, dia lari. Tiba-tiba bila Jepun dah tak ada, dia nak balik main balik. Dia nak claim balik syarikat dia. Itu yang Pak Rashid jadi marah tu. Okay. Sebab tu yang geng-geng haluan kiri ni sangat marah masa tu. Okay. Pasal kes tu lah. Lepas tu lagi saya nak cerita. Lepas ni dia main beberapa bab. Saya nak pergi kepada apa yang dia... Okay. Bila British dah masuk juga. Okay, tak apa. Apa yang kami minta dekat British? Satu. Sebab lepas tu nanti British akan iktiraf PKM. Lepas tu bila main darurat baru British haramkan balik kan. Saya tahu lagi. Apa yang diperminta kat British, okay, lepas British balik tu, lepas tu dia cerita pasal pengalaman dia pi negara orang putih. Ada persidangan parti-parti komunis seluruh negara Commonwealth. Yang kedua. Dan yang ketiga, nak cerita pengalaman dia ditangkap bila British menipu mereka ni. Bila berlaku darurat yang pertama tu, apa jadi? Yalah, bila kita baca buku Pak Rashid ni, of course dia akan memenangkan yang geng dia lah. Okay? Mungkin kalau kita baca nanti buku Tengku Abdul Rahman, side lain pula kan, macam tu lah. Tetapi kita kena ingat satu fasa sejarah ditulis oleh orang yang menang. Bila yang menang itu siapa, yang menyambung legasi itu siapa, so dia yang menulis semula sejarah. Maka menyebabkan kita membesar dan melihat seolah-olah sejarah itu adalah kebenaran. Itu yang kita belajar dalam kelas moral philosophy, membahagikan antara knowledge and truth, antara ilmu dan kebenaran. Berapa ramai orang bila dia menganggap ilmu yang ada pada dia itu kebenaran, maka menyebabkan dia menafikan ilmu orang lain. Dia ibarat macam ni, saya pernah cerita dah. Cincin ni, saya tengok, saya kata cincin ni warna hijau. Tuan-tuan tengok belah sana, tuan-tuan kata bukan, warna silver. Apa yang ada pada saya adalah knowledge, apa yang ada pada tuan-tuan adalah knowledge. Sebenarnya dua-dua betul. Tetapi sebab cara kita melihat sesuatu itu menyebabkan kita berbeza. Malangnya bila kita tidak menganggap apa yang kita tengok itu adalah knowledge. Tetapi bila kita menganggap apa yang kita tengok itu adalah kebenaran, maka kita pasti mengatakan yang awak yang kata itu salah, saya kata betul. Sebab kebenaran tidak mungkin dua. Kebenaran cuma satu. Maka bila kita mengatakan pendapat kita itu adalah kebenaran, kita akan menafikan kebenaran dia. Itu kita belajar dalam kelas moral philosophy between knowledge and truth. Tak silap saya, itu adalah teori Bentham kot. Okay, menarik teori itu. Dalam gerakan haluan kiri ada ulama dan ada geng-geng pondok juga, iaitu Gunung Semanggui, Ustaz Abu Bakar Baqir, kan? Hizbul Muslimin, PAS lah. Hizbul Muslimin akhirnya membentuk PAS lepas pada tu. Walaupun PAS ni datang daripada Biro Politik, Biro Agama UMNO Ustaz Mat Fuad, tetapi bergabung dengan geng Hizbul Muslimin, Ustaz Abu Bakar Baqir, Gunung Semanggui. Okay? Sebenarnya dalam haluan kiri pun ada geng agama.
Maka dia kata, selepas perang, ramailah orang susah, dia kata. Tapi orang putih balik mai nak merintah kami balik. Maka dia kata, kami gerakan PKM ni dan gerakan haluan kiri termasuk KMM semua ni, buat satu kekerasan, letak syarat dekat orang putih. Okay? Kami bangkit berontak, kami anjurkan beberapa tuntutan kepada orang putih. Kalau tidak silap ingatan, antara tuntutan itu ialah, dia kata ada 4 tuntutan utama. Iaitu, mereka minta agar orang putih berikan wang RM10 untuk menggantikan wang Jepun yang tak laku. Sebab kami duduk ada wang Jepun masa ni, Jepun perintah berapa tahun. Lepas tu orang putih mai, duit Jepun automatik tak laku. Itulah duit kertas, fiat money. Duit Jepun tak laku tu, nak buat apa? Maka kata Pak Rashid, kami tuntut agar orang putih nak mai balik ke negara Melayu, nak gantikan guna duit pound, duit orang putih, tak apa. Ganti, mai bagi free RM10. Sebab kami tak ada duit langsung dah. Satu. Yang kedua, segera berikan kerja kepada orang penganggur. Kena bagi kerja cepat-cepat. Kedua. Okay. Yang ketiga, tolong ubati orang sakit cepat. Dah hampa nak masuk jadi kerajaan sangat kan. Bagi kerja, bagi duit, bagi ubat. Ni sama ni. Yang ni kena dengar kan ni. Hak jadi kerajaan esok ni. Yang keempat, segera hantar makanan ke Melaya dan berikan kepada orang ramai. Hantar makanan. 4. Bagi duit, bagi kerja, bagi ubat, bagi makanan. Kalau hang nak masuk juga British. Maka British terpaksa akor. Okay. Pernah sekali ketika kami berkumpul beramai-ramai di Padang Ipoh, penjajah British hantar pegawainya dari KL untuk mengugut kami. Pegawai itu dengan bengis berkata, kami datang tidak membawa beras, tetapi kami datang membawa senapang dan meriam. Dia tu orang putih kita macam tu. Biadab lah. Okay. Selain menghadapi kesulitan makanan seperti yang diterangkan di atas, waktu itu muncul suatu kekeruhan hubungan kaum, okay, antara Melayu dan Cina akibat hasutan-hasutan daripada Jepun dan British. Penjajah ni dia tak mau kita bersatu. Dia nak kita berpecah. Itu sifat penjajah. Sebab kalau kita bersatu, kita akan kuat. So, di banyak tempat dengan hasutan penjajah British telah ditubuhkan pasukan parang panjang untuk menentang orang Cina. Manakala orang Cina juga membalas ke atas orang Melayu. Akibatnya pertumpahan darah telah berlaku. Di Tanjung Tualang juga ada gerakan parang panjang dan bersiap sedia mengadakan pergaduhan. Untuk mendamaikan suasana tersebut, saya beberapa kali turun campur mesyuarat khas dalam kalangan orang Melayu, khususnya kaum buruh, menasihati mereka supaya tidak bermusuhan sesama sendiri dan menerangkan sebab-sebabnya. Okay. Pada tahun 1945, Mokhtaruddin Lasso, Dr. Muhammaduddin Al-Hilmi dan lain-lain menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Pada tahun 1945 ditubuhkan PKMM. Okay. Dalam pada itu, saya dan Abdullah Sidi yang bertugas di pasukan propaganda juga telah menyelesaikan tugas. Kami tumpukan perhatian kepada gerakan rakyat Melayu, khususnya menyokong perjuangan PKMM. Masa dia kata, selepas PKMM ditubuhkan tahun 1945, saya, Mokhtaruddin Lasso, Burhanuddin Hilmi, Abdullah Sidi, kami dah tak banyak dengan PKM lah. Sebab dia kata, tugas kami dah selesai. So, selepas bertempoh tahun 1945 tu, kami banyak berjuang bersama-sama dengan PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Okay. Di Perak, kami terbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai lidah rasmi PKMM. Okay. Setelah itu, Mokhtaruddin Lasso menghilangkan diri dan kami berpindah ke Kuala Lumpur. Oleh itu, akhbar PKMM juga berpindah ke sana. Maka dia contohlah di KL, dia duduk di mana? Dia tinggal dekat Rumah Merdeka, kemudian di Setapak. Okay. Apa kerja dia adalah tulis kumpul gerakan propaganda dalam surat khabar Suara Rakyat itu sebagai lidah PKMM. So bermaksud dia bekerja untuk PKMM pasca tahun 1945. Okay. PKMM ni itulah Dr. Muhammaduddin Hilmi, Ahmad Bustamam, Ibrahim Yaakob, okay, Mokhtaruddin Lasso. Kemudian dia cerita pasal perjuangan dia ni. Perjuangan dia sebagai orang yang menerbitkan akhbar, tak apa. Saya nak skip yang tu. Okay, pasal dia kata ada apa? Kami beli kertas yang besar, kami potong sendiri. Setelah akhbar dicetak, saya terpaksa pula mengedarkannya di kedai-kedai buku untuk dijual. Kemudian memungut hasil penjualan pula. Dalam perjalanan menguruskan masalah tersebut, kadang-kadang terpaksa mencari kesatuan-kesatuan buruh untuk bermalam. Jadi tak perlu menyewa hotel. Dia contohlah suka duka dia sebagai seorang penyunting akhbar Suara Rakyat untuk PKMM masa tu. Okay. Jadi kerana itu saya rapat dengan pucuk pimpinan PKMM seperti Dr. Burhanuddin Hilmi,
Ishak Haji Muhammad dan lain-lain. Jadi bila mana lama dia duduk dalam di Kuala Lumpur, di Setapak itu, di Rumah Merdeka, di Setapak itu, jadi dia rapat dengan pimpinan-pimpinan PKMM yang besar. Barulah dia rapat dengan Dr. Muhyiddin Hilmi, dia jumpa dengan Ishak Haji Muhammad ni pak saku lah. Dia berjumpa, baru dia rapat. Lepas tu pula datang rombongan daripada Indonesia, daripada Parti Komunis Indonesia mai jumpa, bergaul, bersembang, okey. Revolusi rakyat Indonesia dipengaruhi oleh Hadi Noor. Dengan cara ini kami dapat memenangi simpati rakyat Melayu untuk menyokong perjuangan demokratik rakyat Indonesia. Serta ada membina hubungan. Okey. Sepanjang masa aman, iaitu selepas Perang Dunia Kedua, masa, tenaga dan fikiran saya ditumpahkan kepada aktiviti perjuangan, iaitu membangkitkan kesedaran rakyat untuk kemerdekaan. Dengar. Masa itu merdeka hanya lahir dari mulut golongan kiri saja, dia kata. Masih ada golongan UMNO yang bukan sahaja tidak mahu merdeka, bahkan menentang gerakan kemerdekaan kami. Masa itu UMNO dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar. Mereka berkata kami berjuang, tetapi buat sebatang jarum pun tak pandai, nak merdeka konon. Dia kata tu. Dia kata masa tu gerakan UMNO peringkat awal ni bukan saja tak mau merdeka, bahkan menentang kami yang nak merdeka ni. Dan orang UMNO sinis kepada geng-geng golongan kiri, mengatakan buat sebatang jarum pun tak pandai, nak merdeka konon. Dia kata macam tu. Lontaran sinis itu dikeluarkan oleh orang UMNO kepada dia. Okey. Tapi itu UMNO era awal Masa ni Tengku Abdul Rahman di mana? Tengku Abdul Rahman masa ni di London. Okey. Nak masuk cerita ni. Maka dia kata pada tahun 47 ada persidangan parti-parti komunis Commonwealth di mana ni? Di mana? Yang dilangsungkan pada tahun 47. PKM telah menghantar 3 orang wakil sekaligus simbol 3 kaum terbesar di Malaya. Saya mewakili Melayu, Wu Tian Wang mewakili Tionghoa dan Balan mewakili orang India ke persidangan itu. Okey, di London. Okey. Maka dia kata masa tu satu pagi tu Chimping panggil dia kata, ya, masuk office. Bila Chimping kata kami akan hantar awak pergi London untuk persidangan parti-parti komunis dan kaum Commonwealth. Maka Pak Rashid kata saya tak pandai. Maka Chimping membalas kepada saya, belajarlah. Maka belajarlah, pi. Maka dia pun pi. Dia cerita masa inilah bab 9 ni. Dia cerita atas kapal layang zaman tu kan. Masa naik atas kapal tu dia jumpa dengan orang-orang Indonesia, bangsawan-bangsawan ni yang dia tak abang kata dia daripada Parti Komunis. So depa ni pakat duk kata kat komunis sambil sembang ni kan. Kata aku cakap komunis. Dia pun rasa macam geram dia kata kan, tapi dia tak tahu yang aku ni komunis, tapi dia simpan rahsia. Okey. Orang Indonesia masa tu sedang bertempur lawan komunis. Okey. Saya tak mau kata komunis betul sebab dalam buku kenang-kenanganku di Malaya, Buya Hamka menyebutkan agar kita berhati-hati dengan kaum komunis. Okey. Kena clear yang tu. Baik. Maka dia contohlah bila dia duduk atas kapal tu berlayar Nabi berapa lama? Sini sebut berapa bulan. Ada sebut tapi saya tak sempat cari, saya nak ringkaskan. Okey. Kami menaiki kapal mengharungi lautan Hindi yang luas. Itulah pertama kali saya menaiki kapal dan berlayar ke luar negeri. Dalam deruan ombak yang menggulung-gulung, saya melepaskan pandangan sejauh yang boleh saya lihat dengan mata kepala. Di saat itulah saya merasa bertuah dan bangga kerana diberikan amanah untuk menjadi wakil parti ke persidangan negeri Mat Saleh itu. Sebagai anak petani yang miskin, pencapaian pelajaran yang rendah dan seorang buruh, manakah nak dapat peluang ini? Jikalaulah tidak kerana perjuangan. Pada zaman itu peluang berkunjung ke luar negeri, apatah lagi ke England, bukanlah dapat diperoleh oleh calang-calang orang. Yang berpeluang pergi hanyalah orang-orang kaya dan berpengaruh sahaja. Maka dia kata zaman tu yang boleh pergi negara orang putih tu geng-geng orang kaya, geng-geng geng-geng bangsawan sahaja. Saya ni anak petani, sekolah pun darjah 5. Manalah saya nak mampu pi. Tapi bila saya duduk atas kapal tu, saya merenung balik muhasabah, terharu dapat terpilih boleh pergi England naik kapal. Okey. Lepas tu tuan-tuan, saya nak ringkas cerita. Setibanya di England, dia kata pandangan dia terhadap orang putih selama ni ternyata salah. Sebab selama ni bila kita duduk di tanah Melayu, tengok orang putih yang mai semua bos-bos, semua kaya-kaya, semua orang hebat-hebat. Kita bila saya pijak kaki di England, ada je orang putih miskin. Ada orang putih minta sedekah.
Ada orang putih susah. Bahkan masa tu pula zaman baru lepas perang, mereka pun susah juga. Dia kata ada orang putih miskin, ada orang putih yang kutip sampah dia tengok di England tu. Okay. Baru dia kata, ya Allah, orang putih pun bukan semuanya bos. Tapi sebab semua yang bos tu yang main ke tanah Melayu menyebabkan orang Melayu ni merasakan orang putih bos. Sedangkan dia kata bila pi dengan orang putih, ramai orang putih yang lagi teruk, yang miskin, yang susah, yang terjejas, yang kononnya orang putih berlagak pandai dan hebat, white man berdin kononnya, sedangkan bangsa dia sendiri pun susah dan melarat. Pada Syed Sata. Maka satu yang menarik tu dia kata, untuk melepaskan geram dia kata, saya dengan pakai tie semua tu dia kata, untuk melepaskan geram, saya melewati satu kaki lima di England tu, saya tengok satu orang putih sedang tukang kasut orang putih. Orang putih jadi tukang kasut. Saya pun pergi letak kaki kasut saya dekat dia, suruh dia lap kasut saya. Gitu. Tapi saya bayanglah, tapi saya nak rasa yang aku pula nak jadi bos kepada orang putih. Oh, nak balas dendam dia katakan. Perasaan dendam kepada orang putih tu ada dia kata kan. Jadi dia nak rasa selama ni orang putih duk jadi bos, kita duk jadi kuli. Bila dia pergi dengan orang putih, dia pula yang letak kasut dia dekat tukang kasut orang putih tu. Dia tak buka kaki dia lah. Okay, dia suruh orang putih tu cuci. Memang kena cuci tukang kasut kan, cuci. Maka dia kata masa tu baru dia rasa macam reda sikit kemarahan dia. Saya letakkan tapak kaki yang berkasut untuk dicuci. Maka digilap dan dicucinya lah kasut saya itu tanpa segan silu oleh orang putih. Satu revolusi mental bagi saya, dia kata. Okay. Cara penulisan dia ni macam penulisan Buya Hamka. Gaya penulisan dia. Kalau kita baca banyak buku, kita kena dapat tengok. Gaya penulisan dia ni macam dia ni lah. Gaya penulisan dia ni macam dia ni lah. Kita nampak gaya penulisan dia tu. Okay. So dia ceritalah bila sampai di England itu semasa di London dengan tidak disangka-sangka. Okay. Lepas tu masa di London tu sebelum persidangan berlangsung. Okay. Sebelum persidangan berlangsung tu kami duduk di hotel dia kata. Lepas tu tiba-tiba mai seorang perempuan Mak Saleh mai jumpa kami. Semasa di London dengan tidak disangka-sangka seorang perempuan Inggeris datang dan mencari dan menemui kami. Katanya bahawa dia ialah utusan dari Tengku Abdul Rahman. Tu saya kata tadi, Tengku Abdul Rahman ada di England masa ni, di London duduk belajar. Maka Tengku Abdul Rahman hantar surat kepada mereka. Tengku Abdul Rahman hantar seorang perempuan putih pergi jumpa mereka bagi tahu apa kata kami bertanyakan perempuan tersebut, di manakah Tengku? Jawab perempuan tersebut, Tengku sedang sibuk. Tetapi dia mengirimkan surat. Lalu utusan itu menyerahkan sepucuk surat kepada kami. Antara kandungannya, Tengku telah meminta maaf kerana tidak dapat hadir sebagai pemerhati di persidangan Parti Komunis itu. Dia juga menyatakan harapan agar persidangan itu memperolehi kejayaan. Dia kata, Tengku hantar surat, kata sorry tak dapat join sebab Tengku dijemput sebagai pemerhati. Tapi Tengku kata dia doakan agar semua berlangsung dengan baik lah. Bermaksud mereka ada hubungan itu. Okay? Kita yang hari ni yang tak duduk di Medan kadang-kadang kita lebih sangat. Mereka yang duduk di Medan rupanya mereka tak bergaduh pun. Mungkinlah bergaduh lepas tu. Tapi rupanya Tengku pernah hantar surat dekat Wu Tian dan Syed Maidir dengan Balan ni kan. Okay? Masa tu Tengku belum terjun politik. Tengku sedang belajar di London. Okay? Okay? Lepas pada tu bekas residen British di Selangor. Masa tu dia dah balik England dah. Dia pun hantar surat nak jumpa dengan Rashid Maidin dan Wun Ten dengan Balan ni. Tapi dia kata kami tak mau pi sebab itu perangai orang putih. Sentiasa nak mata-mata dan spy kita walaupun selepas kita kita dah nak berjuang ke arah merdeka, dia kata. Dia buat tak pi. Okey, masa tahun ini tahun 47 ni, dengar tuan-tuan ni penting, geng PKM Parti Komunis Malaya pi bersidang di London. Okey. Dengan negara komunis lain, dengan parti-parti komunis yang lain. Parti-parti komunis negara Commonwealth. Masa ni, okay, rombongan geng-geng parti PKMM, geng-geng Melayu pula, Dr. Muhammaduddin Helmi, Abdullah Sidi dan lain-lain pula bertolak ke persidangan Afro-Asia. Di mana? Di India, di New Delhi. Yang benda yang sama dibincangkan iaitu kemerdekaan, pengisian kemerdekaan. Maka geng PKM pi London, geng PKMM Melayu pi India, New Delhi. Modus operandi yang sama, bincang tentang kemerdekaan. Cuma geng ini bincang mereka ada ideologi komunis lah, sosialis lah. Geng ini saya tak tahu. Tapi mereka bersidang persidangan Afro-Asia di New Delhi pada tahun 47. Balik sama-sama. Bila balik itulah, okay, setelah rombongan itu pulang ke tanah air, saya atas nama PKM, Dr. Muhammaduddin Helmi atas nama PKMM menjelajah ke seluruh Malaya, menyampaikan semangat persidangan kepada rakyat
dan semangat kemerdekaan agar lebih bersemarak lagi. Okay. Di mana rombongan kami tiba, rakyat akan memberikan sambutan yang hangat sekali. Mula-mula kami pergi ke Melaka. Itu yang Dr. Mahyudin Hilmi kata tu. Di atas runtuhnya tanah Melaka, kita dirikan jiwa merdeka tu. Masa ni lah. Okay. Di Kedah juga begitu. Lepas pergi Melaka, pergi Kedah. Wakil Kedah mengadakan majlis makan untuk meraihkan kedatangan kami di restoran Seberkas. Nama restoran tu Seberkas, dia ingat lagi. Okay. Turut hadir dalam majlis itu ialah Khair Johari. Khair Johari. Itu saya kata nama-nama yang tuan-tuan akan kenal. Senu Abdul Rahman, Zahari Taib dan lain-lain. Di Selangor kami diraikan oleh Malan Abdullah, Mustafa Husin dan lain-lain. Di Kelantan kami diraikan oleh Saad Syukri, Haji Muda. Kami bersama-sama menjelajah dan mengadakan rapat umum di Kota Baru, Pasir Putih dan lain-lain. Di Terengganu kami disambut oleh Cik Muda dari Besut dan Ibrahim Fikri dari Kuala Terengganu. Di Perak kami disambut oleh Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, seorang tokoh agama terkenal dan mudir Mahat Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul. Dia kata kami pergi di mana-mana pun rakyat sambut kami. Okey. Dalam penjelajahan ini saya mendapat perangsang dengan sambutan orang ramai dalam rapat-rapat umum atau ceramah yang kami adakan. Para sultan juga turut hadir. Semangat kemerdekaan benar-benar telah membakar dada dan masa rakyat. Okay. Saya pergi lagi. Ini sebagai penutup lah. Ini tuan-tuan kena dengar. Ini saya kena baca. Sambutan hangat, maka kami usaha gigih kami dari PKM, PKMM dan pelbagai pertubuhan seperti kesatuan-kesatuan buruh dan persatuan-persatuan anak negeri menyebarkan cita-cita merdeka. Disambut hangat oleh rakyat. Pekikkan merdeka kedengaran berkumandang di sana sini. Seruan merdeka di kalangan orang Melayu yang paling lantang ketika itu ialah daripada PKMM dan gabungannya API, Angkatan Pemuda Insaf. Kemudian daripada Pembela Tanah Air, PETA. Kemudian daripada Angkatan Wanita Sedar, AWAS. Daripada Barisan Tani Malaya, BTM. Daripada Hizbul Muslimin, Ustaz Abu Bakar Baqir. Pakat duk kempen merdeka, merdeka. Semua semangat pasal merdeka. Duk sembang pasal merdeka dah masa tu. Oleh kerana British merasa terancam, maka mereka mencadangkan idea Malayan Union. Untuk mengalihkan perhatian orang ramai dan mengabungi mata rakyat, British telah menelurkan satu rancangan yang disebut sebagai Malayan Union. Kini semuanya dimansuhkan di bawah skim Malayan Union. Dengan hinanya, raja-raja dan sultan-sultan pula dipaksa menandatangani perjanjian tersebut. Orang Melayu berasa terancam oleh rancangan Malayan Union penjajah British itu dan mereka bangun menentangnya. UMNO pun ditubuhkan oleh Datuk Onn dalam tahun 1946 dalam suasana ini. Itulah sebabnya UMNO ketika itu hanya melaungkan semboyan hidup Melayu, manakala kami daripada golongan kiri menyeru merdeka. Dia kata masa tu kami golongan kiri dah duk seru merdeka, tetapi geng-geng UMNO masih duk sebut hidup Melayu lagi. Tetapi bila mana British menyebutkan tentang Malayan Union, baru membangkitkan semangat. Maka masa tu geng-geng haluan kiri bersatu. Geng-geng Melayu membentuk Putera, geng-geng bukan Melayu membentuk AMCJA. Jadi Putera dash AMCJA bergabung. Sultan-sultan di mana masa tu? Depa di istana masing-masing. Masa tu kan depa hantar apa? Harold McMichael kan, yang pergi jumpa sultan-sultan yang dengan ganas dan paksa sultan untuk sign dalam masa tu kan? Dan masa tu tak dinafikan Datuk Onn juga berjasa kumpul balik sultan-sultan, psycho sultan-sultan agar jangan sign kan. Tapi itu sejarah yang tertulis kita di sekolah lah, wallahu alam. Terbentuklah Putera AMCJA haluan kiri ni tahun 46. Mereka pun dengar tahun 46 ni mereka membentuk gerakan Putera AMCJA ni ramai lah sebab mereka gabungan daripada parti-parti Melayu, gabungan daripada parti-parti bukan Melayu membentuk gerakan massa dengan tokoh-tokoh intelektual Melayu yang ramai. Lepas tu pula masa tu mereka naik. Mereka ada saingan baru UMNO yang ditubuhkan tahun 46 pun naik. Okey, naik. Lepas tu berlaku krisis darurat tahun 48. Ini darurat Tanah Melayu yang pertama tahun 48. Maka bila berlaku darurat itu, maka gerakan ini bermulalah mereka digelar Parti Haluan Kiri. Semua mereka diharamkan dan mereka itu ditangkap. Hanya satu saja yang tak ditangkap, iaitu UMNO. Jadi apakah UMNO buat dengan British? Apakah ada perjanjian sulit? Tak tahu, tak berani kata. Dalam ni pun ramai UMNO. Tak baik kita tuduh macam tu kan. UMNO pun berjuang juga untuk kemerdekaan. Tapi dalam darurat tahun 48 hanya UMNO saja yang tak kena apa-apa. AMCJA tu All Malayan Council Joint Action.
AMCJA. Sejak pada tahun 48 itulah pemisahnya. Bila mana satu daripada gerakan putera AMCJA diharamkan dan dilabel sebagai haluan kiri, hanya UMNO saja yang ni, dan akhirnya UMNO meneruskan perjuangan. Bila Tunku Abdul Rahman pun balik, diangkat, maka UMNO lah yang menyambung perjuangan memohon kemerdekaan sampai tahun 57 tu. Maka UMNO lah yang bawa nama merdeka itu sampai hari inilah. Tetapi batu asas di peringkat awal itu telah dimulakan oleh geng-geng ini. Itu poin saya. Bermaksud perjuangan kemerdekaan itu UMNO ada sumbangan, bukan tidak ada. Tetapi jangan nafikan golongan yang awal ini, yang lebih awal memulakan perjuangan itu. Itu poin saya. Lepas tu nanti dia main lah cerita apa nama ni, darurat tahun 48 itu doktor apa nama ni, Rashid Madin kata saya ditangkap. Rumah saya polis main serbu, dalam satu hari berapa puluh orang kena tangkap. Okay. Ustaz Abu Bakar Bakir pun ditangkap, dicekup. Polis-polis British ni pecekup habis. Semua tokoh-tokoh penting, Dr. Maudrey Helmi, saya, Cina pun kena. Ustaz Abu Bakar Bakir pun pakat pernah tangkap, dia masuk dalam penjara ramai-ramai di Teluk Intan kan di sini. Di lokap Teluk Intan, betul? Kita masa dalam perjalanan dia nak dibawa ke lokap tu naik ke tepi, dia bertemu dengan Aminuddin Baki. Aminuddin Baki masa tu baru habis belajar. Aminuddin Baki tengok, abang. Aminuddin Baki panggil dia, Abang Rashid. Kenal lah. Pergi mana ni dengan tangan pun penjara? Maka Pak Rashid kata saya kena tangkap masuk penjara. Maka Aminuddin Baki sempat mengatakan kepada saya, jangan goyang bang. Okay. Bung Rashid kena tangkap. Katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Seterusnya dia menyambung, Bung Rashid jangan bimbang, mesti teguh, jangan goyang. Maka saya jawab, saya tidak goyang. Siapa Aminuddin Baki? Itulah Institut Aminuddin Baki tu. Aminuddin Baki kan tokoh penting ilmu pendidikan tanah air. So dia kata sebelum Aminuddin Baki dengan saya berpisah, Aminuddin Baki bangkit, mai bagi kat saya RM1. Maka Pak Rashid kata, saya nak buat apa duit ni? Kata Aminuddin Baki, mungkin akan berguna nanti, abang simpan. Okey. Maksudnya dia ada hubungan dengan tokoh-tokoh golongan kanan ini, golongan-golongan yang bukan golongan kanan, golongan-golongan biasa, golongan akademik semua ni. Bukanlah digambarkan sebagai Pak Rashid ni pertualang, jahat, kenat dengan orang Melayu, bermusuh dengan orang Melayu. Tidak. Dia ada hubungan dengan Aminuddin Baki, dia ada berutus surat dengan Tunku Abdul Rahman, dia baik dengan Dr. Maududi Helmi, dia rapat dengan Ustaz Abu Bakar Bakir. Jadi itu yang live ni cuba sampaikan. Kita tidak ada niat nak mengatakan tentang komunis semua, saya tak minat. Tapi nak mengangkat, nak menjernihkan semua lelaki yang bernama Rashid Maidin ini. Jadi dia ada hubungan. Aminuddin Baki, masa tu dia kata Aminuddin Baki baru habis grad belajar on the way nak balik ke tanah Melayu lah. Ke rumah, ke kampung dia, duduk atas tepi sekali. Itulah cerita dia. Dia ditangkap, kemudian diharamkan gerakan itu. Bagi tuan-tuan yang berminat nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan kena beli dan baca lah. Dia banyak lagi. Dia sambung, lepas tu dia cerita dia lari daripada penjara, apa berlaku dekat dia dalam penjara. Dia duduk dengan ustaz, dengan orang Cina, dengan India, dengan Melayu, semua ramai-ramai. Lepas tu dia bergabung dengan Abdullah Sidi. Lepas tu bagaimana dia pergi berundingan baling, apa semua ni panjang lah sampai habis. Okay. Inilah buku Memoir Rashid Maidin. Maka selesailah kita punya siri pembedahan buku. Okay. Mudah-mudahan pencerahan itu lebih clear, lebih menambah ilmu kita tentang sejarah lama, kenal tokoh-tokoh silam dan dapat memberi sedikit manfaat kepada kita lah. Saya harap macam tu lah. Jadi itu cerita politik silam, itu cerita perjuangan silam, orang yang telah pergi meninggalkan kita. Demi Allah, niat saya tidak ada lain hanyalah untuk sekadar nak bagi kita jernihkan balik hati dan jiwa kita, agar kalau kita ada pernah salah sangka kepada sesiapa, salah faham pada seseorang, kita dah pernah kutuk dia ke siapa ke, kita minta maaf, kita istighfar balik dan kita mula untuk membaca dan bercakap benda-benda yang baik saja pasal orang yang telah pergi. Okay. Kejahatan dia akan jawab depan Allah. Kebaikan dia kita bicarakan akan jadi keringanan dia di sana. Bukan kata dia, siapa pun lepas ni insya-Allah kita cuba cari sisi-sisi yang baik. Saya memang insya-Allah lah saya mengamalkan sikap yang demikian. Tak kisahlah siapa pun orang tu, hatta Datuk Seri Najib ke, Abah Muhyiddin Yassin ke, Zaid Hamidi pun, kita akan bercakap benda-benda yang baik pasal dia. Benda yang buruk pasal dia, kalau kita tahu dan kita ada bukti, terserahkan pada pihak berkuasa, pihak berkuasa akan ambil tindakan. Itu saja. Kalau kita tak tahu, kita nak cakap, kita takut. Sekali lagi takut tak betul, kita jadi fitnah. Kalau betul, kita jadi mengumpat. Jadi kita cakap benda-benda yang baik, kita sebarkan positive vibes.
Okay. UMNO pun baik, PAS pun baik, Bersatu pun baik, PKR pun baik, Amanah pun baik. Baiklah, bersatulah orang Melayu. Islam lah orang Islam, tak baik orang Melayu, orang Islam lah. Cina Islam, India Islam, kat bersatulah ramai-ramai semua. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah. Saya try cari buku-buku lain pula untuk kita bedah tokoh lain pula, tokoh peristiwa lain pula. Seronok juga rupanya bedah-bedah buku ni noh. Kita dapat knowledge, kita dapat ilmu dan kita dapat fakta, kita dapat maklumat dan kita menyebarkan positive vibes. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.